Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Sir. Okey. Salam, So, sir. okey. Okey, so korang dah patut tahu hari Jumaat lepas ke hari Ahad lepas dah bagi penerangan Menteri Pelajaran bagi penerangan yang korang akan naik Form 4 bulan 3 tahun depan kan? Tahu? Tahu. Tahu? Maksudnya korang menjadi tua pada waktu yang tidak sepatutnya lah. Memang. Okey. Bermakna semua akan ditangguhkan lah sampai ke tahun yang berikutnya. Okey. Kecuali Jadi start berarti memang start bulan 3 je lah. ya. Cuma sesi korang tahun itu akan bermula, sesi tahun depan tu akan bermula pada bulan 3. Okey. Satu. Yang kedua, untuk tahun 2023 pula, maksudnya masa tahun depan patutnya korang Form 4, tahun 2023 maksudnya korang Form 5 kan? Untuk tahun 2023 tu dia tak bagi tahu apa-apa. Sama ada kekal ataupun ada perubahan ataupun tak ada perubahan. Maksudnya SPM tahun 2023 tu tahun korang lah. Sama ada diganjakkan atau tidak, dia tak cakap apa-apa. Tapi sejangka dia tak akan ganjak lah. Dia akan kekal. So mungkin apa yang berlaku pada tahun depan, bila korang dah mula sekolah, sejangkakan dia mungkin akan pendekkan cuti kot. Cuti. Mungkinlah okay. So apa yang saya boleh jangkakan kat sini, bila dia bulan 1 dan bulan 2 korang masih Form 3, bermakna akan ada periksa yang bertulis lah nanti tahun depan sebelum korang naik Form 4. Akan ada periksa bertulis lah untuk korang masa korang naik Form 4 nanti, sebelum korang naik Form 4. Maksudnya sejangkakan periksa tu kot yang akan menentukan korang kelas apa masa Form 4. Okay, cikgu tak cakap apa-apa lagi kan? Tak. Sebab cikgu pun pening. Memang. Okay, jadi sejangkakan masa korang buka sekolah korang akan ada periksa. Okay, sebab periksa memang dia akan uji korang lah. Yang saya dengar macam tu lah. Korang buka je sekolah bulan 1 tu atau bulan 2 tu dia akan terus buat ujian kat korang macam periksa akhir tahun lah. Macam korang bukan periksa akhir tahun lah, macam ujian lebih nak menentukan korang kelas apa masa Form 4. Okay. Nanti masa sepanjang Form 4, maksudnya nanti Form 3, masa bulan 3 tu korang naik Form 4 dengan kelas yang korang dah ditentukan lah. Okay. Tu satu masalah. Okay. Macam biasanya dengan teacher ni bulan 11-12 kita orang dah advance ke Form 4. Kalau Form 3 kita orang dah advance ke Form 4. Okay. So, kemungkinan besar untuk subjek matematik, untuk subjek SER lah. Okay. SER akan advancekan ke Form 4 siap-siap bulan 11 dengan bulan 12. Maksudnya mungkin ajar bab 1 sampai bab 3 masa bulan 11 dengan 12. Bab 1, 2 dan 3 masa bulan 11, 12. Saya tak nak tunggu tahun depan. Saya pun tak tahu apa cerita kan. Okay, nanti bila korang buka sekolah, okay, sejangkakan korang paling lambat sekolah bulan 1 lah. Sejangkakan lah korang paling lambat sekolah bulan 1, sejangkakan. Jadi masa tu kalau kata korang cikgu kata ada periksa. Okey, bagi tahu saya cepat-cepat lah. Jadi kita buat persiapan untuk periksa lah. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okey. Selagi kita di bulan 10 ni, bulan 9 dan bulan 10, saya masih buat latihan untuk Form 3 lah. Nanti bila masuk, korang dah tahu, memang korang macam katakan itu korang budak teluk ada buat periksa kan. Cikgu kata cikgu dah tentukan kelas korang Form 4. Kalau dah tentukan kelas korang Form 4,
Baik, saya buat persiapan tu untuk korang masuk form 4, betul? Nanti korang bagi tahu sir. Apa-apa cikgu cakap, tolong bagi tahu sir. Buat masa ni, saya akan preparekan korang untuk periksa form 3 je lah. Okay? Kalau cikgu kata, ujian online tu kita orang dah tentukan korang untuk kelas form 4. Jadi maksudnya korang dah tahu kelas, korang bagi tahu awal-awal, baik kita belajar yang form 4 cepat-cepat. Nanti korang masuk sekolah, sejangkakan memang akan express lah. Express gila-gila. Okay? So baik kita belajar siap-siap. Okay. So apa yang saya akan ajar hari ni, apa yang ada kena-mengena dengan form 4 juga. Maksudnya yang form 3 saja saya dah tak nak tekankan. Saya nak tekankan yang berkaitan subjek form 3 tapi berkena-mengena dengan form 4. Okay, contoh nombor 6 ni. Kalau korang tengok, nanti korang akan jumpa lagi dalam form 4 matematik tambahan. Topik logaritma. Korang akan jumpa lagi nanti. Tak percaya korang tengok. Siapa dengan tuition dengan saya, dia tahulah nanti. Dia jumpa, saya cakap, kita dah ingat tak masa form 3 bab 1 kita dah belajar. Okay. So. Cuba tekan kalkulator. 2128 ni 2 kuasa berapa? 128. 128 tu 2 kuasa berapa? Cuba tekan kalkulator. 7. 2 kuasa 7, betul tak? Betul Betul. Okey, kalau korang tengok N ni. Jadi N sama dengan 7. Okey, saya tak tipu Memang ada bab ni nanti. Nanti kejap Bab dalam form 4 nanti, korang akan jumpa nanti. Tak apa, sambil tu saya buka sekejap dia punya takutlah. Okey, saya akan tunjuk bukti kat korang yang dia akan ada masa form 4. So jangan form 4 kebanyakan korang memang akan ambil kelas yang ada admit ni. Sudah biasa dah. Memang biasa tak tahu saja tuition majoriti anak murid saya memang 90% akan ambil kelas ada admit. Korang korang jangka tak dapat pun korang mesti akan dapat. Okey. Saya tunjuk Bukti tu kena ada. Cakap ni tak boleh cakap saja, biar ada bukti. Tu dia. Indeks, cert dan logaritma. Ini buku admit. Siapa nak belajar admit ni teruja. Wow, admit form 4 apa? Susah. Betul. Saya tak nafikan memang susah, betul. Betul. Tapi korang kalau korang dah ambil, korang kena hadap. Bersedia untuk gagal. Gagal dalam periksa sekolah je. Periksa betul korang takkan gagalnya. Memang wajib gagal gagal tu biasa. Dapat A luar biasa. Nampak? Nampak? Oh, nampak. Terapkan kuasa dia kita tambah, bahagi kuasa dia kita tolak kan? Nampak? Nampak kuasa dia AA, kuasa dia kita tambahkan, betul? Benda yang korang belajar juga yang ni nampak. Ni 7. Ni 7. 49 ni 7 kuasa 2. Kan? Okay. Dah betul lah, saya memang cakap benda yang betul. Memang akan ada. Nampak? 5, 81. 9 kuasa berapa 81? 2. See? Sebab korang belajar dalam form 3, insyaAllah korang takkan ada masalah masa form 4 nanti. Okay. Sebab tu lah kalau korang siapa yang dia belajar dengan saya lagi masa form 4, korang akan perasan, patutlah saya ajar masa form 3 macam ni. Patutlah saya ajar cara macam ni. Saya tak ajar macam buku teks saja. Saya tak ajar macam cikgu korang ajar ke tak. Sebab saya dah ajar yang form 4 punya korang siap-siap. Tapi korang tak perasan sebenarnya. Saya dah siapkan korang. Sebab itulah mungkin sebab tu korang biasa dengar anak murid saya ni, Peksa PT3 dia tak perform, tapi bila SPM power. Sebab saya dah siapkan dia awal-awal, korang je tak perasan. Siapa ikut dia perasan lah.
Okey. Ni 8 kuasa berapa dapat 512? 3. 8 kuasa 3. Kan? Baru semangat nak belajar tu. Dah buat dah tadi. 3 kuasa berapa ni? 5. 5. Oh, Alah, dia dah cari dari awal Dia dah. dia ni kan. dia ni lah. Okey, ni 9 kuasa Sabar, berapa guys. ni? Ah, 9 kuasa Ada berapa? apa? Alamak. jap. Tak kira tadi. 5. 5 betul Dah tekan kalkulator dah. Tinggal tengok. Sama dengan 5. Korang akan jumpa Baru dalam nak tekan. saya dah cakap kan. Jadi korang akan jumpa, tak rugi korang belajar. Benda yang sama tadi, saya baru tunjuk tadi. Okey, nombor 8 ni saya dah tak tunjuk sebab base ni saya dah tak state dan nyatakan nombor dan tanda-tanda indeks dan asas yang diberikan. Okey, sebenarnya contoh, saya ambil contoh yang ni lah. Yang ni korang akan jadikan 2 kuasa 3. So dia sama dengan 8 kan? Yang ni 4 kuasa berapa? Oh. Sama dengan Faham. 1024. Tapi tak tanya dalam SPM dah, tak tanya. 5 kuasa 7. Ni 5 kuasa 2 ni. Sama dengan atas 25, bawah 49. Tak tanya dah ini dalam SPM. Jadi saya tak nak tekankan pada korang. Okey. Okey, nyatakan nombor 729 dalam bentuk indeks sebagai asas. Okey. 3 kuasa berapa 729? 3 kuasa berapa? 3 kuasa 6. 3 kuasa 6. Ni 9 kuasa berapa? 729. 9 kuasa 3. 3. 9 kuasa 3. Betul okey. Mm-mm. 27 kuasa berapa? 2. 2. Betul. 2. Dapat 79. Nampak? Benda-benda ni korang akan gunakan lagi dalam matematik tambahan nanti. Okey. Right. Okey, tuliskan nombor berikut dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas yang sesuai. Asas yang sesuai. Macam mana korang tahu asas tu asas yang sesuai? Korang tengok belakang ni 5. Bermaksud dia mesti mu 5. Okey, 5 kuasa berapa? Oh. Sekejap. 3. Salah. Berapa? 4. Sekejap 4 5 kuasa 4 betul? Sempat. Okey. Kalau tengok nombor genap, nombor paling kecil ialah 2. Cuba try 2 kuasa berapa? 2. Memang pisang lah 2 kuasa berapa. 4 dah tahu dah. 4 kalau 4, 5. 4 kan? Dia masa 2, 4, 6 mungkinlah. Tapi biasanya saya ambil nombor yang paling kecil, senang sikit. So 2 kuasa berapa? 10. 2 kuasa 10 betul? Betul Alright. Kat. 7. Kalau 7 ni tak 3, 7. Tak 3, 7. Kenapa tak 3, tak 7, tak faham. Macam mana saya tak tahu sama ada 3 kuasa berapa. Cuba try dapat tak? Bukan 5 lah, sebab mana boleh 5? 5 kan 3 kuasa 7. kan saya cakap. Cuba try. 7 ada tak 7 kuasa berapa? Tak ada. 7 tak ada. Sebab Ada tu lebih. Okey, dia macam ni. Okey, dia macam ni. Ni kita kena agak dulu. Dia nak jadi kuasa berapa? Kalau korang tengok 5 belakang, nombor gandaan 5 paling kecil ialah 5 lah kan? So korang cari 5 lah. Kalau nombor genap, belakang dia nombor genap yang paling kecil ialah 2. Betul? So korang pakai 2 lah. Kalau 7, bukan nombor genap dah. Maksudnya nombor ganjil bukan 5 lah. Sebab 5, belakang dia 5. Bermaksud nombor ganjil yang paling kecil ialah 3. Sebab tu saya pakai 3. Betul. Kenapa saya tak pakai 5? Sebab 5 belakang dia mesti 5. Okey, boleh faham situ? Boleh. Let's go. Nyatakan setiap mengikut sebagai penerapan berulang suatu nombor. Okey, penerapan berulang ni tak payahlah seulang-ulang lagi. 3 kuasa darab 3 darab 3 darab 3 darab 3. Ni dia akan lepas tu jawapan. Kalau dia suruh cari jawapan kan, dia suruh tulis dalam penerapan berulang. Tapi dia memang tak tanya dalam periksa. Okey.
Tuliskan nombor berikut dalam tata tanda indeks. Tata tanda indeks macam tadilah. 8 tu 2 kuasa berapa? 3. 3. 2 kuasa 3. 27? 3 kuasa berapa? 3. Tengok, boleh agak dah. Okey, kalau negatif, jawapan dia pun mesti negatif. 2/3 kurungan kuasa 3. Okey, dia senang je lah. Kalau korang jumpa nombor perpuluhan, nombor negatif, nombor pecahan, biasakan buat jawapan dalam kurungan. Okey, boleh faham saya cakap tu? Biasakan buat jawapan dalam kurungan. Alright, okey? 81, 9 kuasa 2, betul? Betul. 100, 10 kuasa 2, betul? Okey, kurungan. Biasakan buat kurungan kalau pecahan. 625 tadi, 5 kuasa berapa? Lima kuasa berapa tadi? 4. Kuasa 4. Ini 2401 ni 3 kuasa 4 ke? Cuba cek. 7 kuasa 4. 7 kuasa 4. Tak kan saya cakap tadi, tak 3 mesti 7. Tak 7 mesti 3. Pasal tak ada saya cakap? Tak video boleh rewind balik. Cakap mana dia cakap? Kan? Okey, sudah cakap awal-awal. Alright. Tulis dalam bentuk tata tanda indeks dengan asas yang terkecil. Yang tadilah 256 ni. Ada tak 2 kuasa berapa? Dapat tak 2 kuasa berapa? 2 kuasa 8. 2 kuasa 8. 64. 8 kuasa 2. Kecilkan lagi. 2 kuasa berapa? 6 kot? 6. Yes. 2 kuasa 6. 1024, 2 kuasa 10 tadi. Jadi korang tambahkan dia punya indeks tu. So korang akan dapat 2 kuasa 24. 24. Sebab dia nak jawapan dalam tata tanda indeks. Okey? Nanti perkataan tata tanda indeks ni korang tak ada dengar dah. Korang akan tata. Sebab korang dah naik form 4. Tata. Tak ada dengar dah perkataan tu. Okey? Tapi saya akan sebut. Nanti korang tu, saya sebut apa ni tata tanda kan masa form 3 dah belajar. Okey. Pemudahkan setiap yang berikut. Okey, yang ni sepenting. Saya akan ulang satu-satu. Kalau korang tengok tadi, ada soalan sebiji. Betul tak? Masa korang belajar masa form 3, nampak? Sama je. Lepas tu barulah korang akan pergi. Nampak? 243 ni berapa kuasa 5? 27 ni berapa kuasa? 81 tu nampak? Kalau korang tengok tadi ni 243 kan? 3 kuasa 5. Sebab tu saya tekankan berapa kuasa berapa? Berapa kuasa berapa? Sebab memang korang akan jumpa lagi masa form 4. Okey, lepas korang gedebak-gedebuk belajar yang tadi tu, yang form 3 tu, barulah korang akan pergi. Okey, cert ni benda baru tapi dia sikit je. Dia perpuluhan nanti bila belajar ni saya terangkanlah. Dia cert ni baru tahun kedua dia ajar. Tahun kedua. Korang tahun ketiga lah. Orang-orang tahun yang ketiga belajar. Nanti saya terangkan apa cert. Cert ni dia meringkaskan jawapan sebenarnya. Lepas korang belajar indeks tu, inilah korang akan belajar. Cert tu bukan punca kuasa. Tapi cert ni macam dah pernah belajar kan? Cikgu Mat pernah cakap. Cert. Macam mana? Dia mesti ajar yang form 5 lah tu. Sebab tu dia terajar korang sekali. Tu sebenarnya. Dia ada silibus. Macam Sir ni jenis yang Sir ajar cara je. Kan? Dia ajar tu dia terajar lah kat korang sekali. Terajar. Tapi tak ada dalam silibus korang tu patutnya. Ada dalam buku teks. Ada buku teks korang ke Sir? Ada dia tulis dekat nota tambahan. Bab berapa ya?
Tak apa, nanti yang saya ini. tengok kalau betul korang belajar, jumpa lagi lah. Alamak. Kan? Tak apa. Ini saya ada penerangan untuk ni. Nanti kalau saja memang korang akan macam ni rupanya. Okey, lepas tu korang akan jumpa log. Log adalah kalau korang nak tera bab hukum logaritma ni senang je. Korang kena tera yang ini. Kalau korang tera ni, log kacang. Okey. Jadi itulah. Sebab saya tahulah saya yang ajar admat kan. Okey. Kau ni tambah-tambah je lah. Nampak tambah tu kadang bila naik form 4 form 5 ni, orang dia jadi tiba-tiba jadi bengap. Reset balik kalau tak tu. Reset balik. Dia Tahun baru. Dia asyik reset. Habis tertinggal semua. Kan, itu yang saya risau tu. Okey. Sebab itulah saya jenis suka saya ni jenis kalau kau faham saya suka refresh. Kalau reset tu bahaya, baik refresh. Okey. So kita tahu kita akan tambah 3 tambah 5, so kita dapat 2 kuasa 8 Okey, yang ni pun sama, negatif 5, tak payah biasa buat, saya nak cepatkan intensity tu. Okey, tambah 2, so kita akan dapat 2 negatif 5 kuasa 5 kan. Okey. So ni A kuasa 4 tambah 2 jadi A kuasa 6. Yang ni negatif 7 kuasa 5 tambah 4 tambah 9. So korang dapat negatif 7 kuasa 18. Okey. Bila menentukan kuasa tolak ke kuasa tambah ni memang penting. Sebab tu saya cakap berkali-kali ni penting dah tadi. Kalau korang dengar video penting kira lah berapa kali saya cakap. Banyak kali bilang penting. Kalau kuasa ni memang ada dalam matematik pun ada. Okey, tapi menggunakan hukum indeks ni korang akan guna dalam admat. Okey, sebab itulah memang korang belum belajar, korang kata admat ni susah. Tapi saya dah cakap je, yang ni adalah dia punya asas je. Kalau korang kuasai, dia akan jadi senang. Okey, sebab tu saya biasa cakap, saya rasa saya pernah cakap dah. Ada orang PT3, mat dia tak dapat A. Tapi bila SPM dia dapat admat A. Macam mana tu? Teori dulu. Dia punya teori dia kuat. Sebab tu teori dia kuat. Saya dah cakap, saya rasa saya pernah cakap kot, ada seorang tahun lepas nama dia Wahidah. Budak sekolah Teluk, Wahidah nama dia. Kalau Kebun Baru ni duduk kat Jalan Cempaka. Dia dapat UM dia dapat dia pergi UM Sains Hayat. Dia dapat straight A tahun lepas. Dia UPSR pun tak A. Krik-krik. Menggelapah Farid. PT3 pun tak A. Mat dia. Tapi SPM, Mat A, Admat A. Mat dia biasa markah 90 ke atas, form 4, form 5. Admat dia sepanjang form 4 dengan form 5 A je. Lancar. Nampak? So nak cakap macam mana tu? Maksudnya dia punya asas dia kuat. Okay? Alright, saya harap anak murid saya pun adalah calon-calon straight A nanti. Okay. So, macam mana nak buat ni? Sebenarnya korang tak perlu nak buat ringkasan macam terlalu skema ikut buku ke apa kan. Kalau macam ni korang boleh potong je lah. Ni 4 kan? Duduk bawah kan? So, negatif 4 G kuasa 7 tambah 5. So, korang akan dapat negatif 4 G kuasa 12. Alright. Sama juga nombor yang depan korang kena darab iaitu 10. So Y kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. So korang dapat Y kuasa 9. Korang tanya Sir, jalan kerja yang kedua ni tak buat tak apa tak? Boleh tak saya terus je buat jawapan? Boleh? Boleh? Tapi
pastikan betul lah. Tapi kalau sir yang tengok korang buat salah, memang kena dengan sir suruh buat. Saya suruh buat juga. Okey. Kalau saya cakap yang si Wahida tu jangan ceritalah kan. Dia semua benda dia tulis. Okey. So tengok. Potong. So tinggal 2. So nombor dia ada negatif 2. Korang ni kan nombor-nombor negatif ni korang selalu tinggal. Sebab korang biasa dengan sifat-sifat yang negatif. Okey. So K kuasa 5 tambah 2 tambah 7. So korang dapat negatif 2 K kuasa 14. Okey. 4 negatif 6 2. Negatif 12 negatif 48. Betul tak? Tak berapa. P kuasa 3 tambah 5 tambah 9. Jadi kita dapat negatif 48. P kuasa 17. Okay. Right. Soalan periksa MRSM pun dia popular juga dengan soalan indeks ni. Okay. 3, 1, 2, 5. Permudahkan. Maksudnya permudahkan, korang kena tahu. Kalau korang tengok belakang ni 5, maksudnya 5 kuasa berapa tu? 5. 5 kuasa 5 eh? 5 kuasa 5 5. kuasa 5, E kuasa 10, F kuasa 15. Yang korang boleh permudahkan ialah 3, 1, 2, 5 je kalau ikutkan. Sekejap saya tengok jawapan. Mungkin ada jawapan yang lain. Itu saja. Kadang korang tahu apa pemudahkan ni? Ni nak pemudahkan apa benda ni, sir? Tak payahlah. Kau nak mudahkan apa? Memang kau tahu tak boleh mudahkan, kau pergi gelabah buat apa? Pemudahkanlah ni je. Okey. Yang boleh pemudahkan, kau pemudahkan. Sibuk fikir E kuasa 10 ni, F kuasa 15. Macam mana nak pemudahkan ni? Kan macam bawa kereta terbabas. Tapi boleh. Tapi terbabas ke arah pokok. Boleh mengelak tapi korang jerit dulu. Dah boleh mengelak kan? Memang Tapi sebab metafor. korang jerit dulu. Jerit sambil angkat tangan. Ingat roller coaster. Okey, itulah contohnya. Alright, okey, 17. Tolak. Kalau bahagi tolak, alah kacang je ni kan, 3 kuasa 3. Ingat memang korang akan jumpa nanti, saya akan sebut. Kalau bahagi kita buat apa? Tolak. Kalau darab kita buat apa? Tambah. Benda dalam bab hukum log nanti kau akan dengar saya sebut benda ni. Korang akan dengar. Tak percaya nanti, tak percaya ya Ali, tak apa Ali. Mana? Saya senyap je. Okey, negatif 6 kuasa 4. Alright. 4. So, 3/4, 17 tolak 9. Okey. 8. Okey. Yang ni benda macam ni korang akan jumpa banyak kali. Korang tahu dia kena tolak betul? Masa form 4 korang akan jumpa, tapi masa tu lah korang rasa slow je apa benda ni ya. Ya, tak apa. Saya cakap awal ni. Dan kali ni kita rekod nanti belajar form 4 nanti ulang balik rekod yang saya tunjuk hari ni. Kau kan tanya. Itulah untung belajar online kan. Okay. Alright. So seterusnya tolak lah, tak payah tunjuk lah, ni senang je kan yang A ni. Ada siapa tunjukkan yang kerja silakan tulis. Okay. 81 bahagi 9 dapat 9. 11 tolak 4. Tadi Haziq tadi sibuk nak menulis tadi. Tuliskan yang A tu. Ada. Tekan. Pun jatuh. Oh tertekan. Stres. Alhamdulillah. Okay. So setuju. Alright. So yang ni. Jumpa lagi benda macam ni. Apa ni? Langgar pokok. Okay, 3 tolak 2 tolak 1. So kita dapat 5 kuasa 4. Jumpa lagi 6 bahagi 2 dapat 3. 4 tolak 3. Tak payah buat 4 tolak 3 pun tak apa
Boleh terus buat jawapan. Kalau korang tulis 1 pun tak salah, tak tulis kuasa 1 pun tak salah. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okey, 27 bahagi 3 dapat 9. B kuasa 8 tolak 2. So 9 sama dengan B kuasa 6. 32 bahagi 8 dapat 4. R kuasa 11 tolak 6. 4 R kuasa 5. 5. Okay, seterusnya. Apa ni? Apa ni? 144 ni nak jadi apa ni? 12 kuasa 2. Yes! Jangan time ni je ya boleh jawab ya Ifah. Nanti masa bila saya lock tu. Saya sebab ni dah Ifah, apa sipir. Pandang macam muka blur. Okay kan. So 10 tolak 2. So kita dapat 12 kuasa 8. Ingat, permudahkan. Kalau permudahkan, korang biarkan jawapan macam ni. Kalau dia tulis selesaikan. Kalau selesaikan, korang kena kuasa bagi jawapan. Apa dia? Selesaikan. Banyak nombor. 2 kuasa, 12 kuasa 8 berapa? 9. Kan je lah kalkulator. 429 Kan 429 bla 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 bla. Tak boleh saya rekod nanti saya tulis. 981 1696. Kalau ni selesaikan punya soalan. Kalau dia tanya selesaikan. Kalau permudahkan setakat ini je jawapan korang. Nanti masa form 4, form 5 korang akan jumpa. Soalan tu permudahkan, soalan tu selesaikan. Lepas tu bila korang buat soalan tu patutnya kena permudahkan. Korang pun selesaikan sebab terus tekan kalkulator kan. 12 kuasa 10 bahagi dengan 1/4. Terus dapat jawapan. Betul tak? Kan? Kalau korang tekan kalkulator memang terus korang dapat jawapan ni. Ni. Tak jadi tu tekan. 12 kuasa 10 bahagi 1/4. Betul tak? Betul. Korang takkan dapat jawapan ni. Kan? Alah senangnya Isa, tekan je kalkulator. Lepas tu korang dapat ni. Lepas tu cikgu bagi salah. Lepas tu jumpa pergi tuition. Kenapa ni Isa salah? Tepuk senyum je. Kan aku dah ajar dulu. Okey, nanti korang akan perasan memang saya akan sebut perkataan tu. Okey. Kenapa? Lepas tu kalau ada budak dia baru tuition dengan semasa form 4 kan. Nanti saya cakap kat budak baru tu, awak tak tuition dengan form 3 masa saya. Cuba tanya budak-budak lain. Betul, nanti kau tengok saya akan sebut perkataan tu. Saya beritahu awal kat korang ni. Okey. So, Y kuasa 3N. Okey. Y kuasa 36 tolak 24. So 12 12 kan? Okey. Ini pun selalu akan jumpa ni. Soalan ADMAT ni. Y dah sama dengan Y kan? Kalau tak sama kita ada cara lain. Nanti kita akan jumpa. Waktu tu guna log. Nanti kita akan jumpa nanti. So korang terus ambil 3N dengan 12 ni. 3N sama dengan 12. So N sama dengan 12 bahagi 3 dapat 4. Alright. Okey. Sebab Y dah sama dengan Y. Kalau tak sama, ceritanya kita akan belajar masa form 4 nanti. Okey. Alright. Okey. Saya ingat Kak Wahidah tu dia belajar tuition dengan saya sejak darjah 4 dia. Sekali pun dia tak dapat A sehinggalah dia form 3. Akhirnya SPM dia dapat A dan bukan setakat 2A saja mat dengan ADMAT, dia dapat straight A, all A. Darjah 4 dia tuition dengan saya ya. Ifah kau darjah 5 kan? 4. Darjah 4 juga ya? Nampak So Ifah tu bayang-bayang ke kaku. Ada juga ada budak yang tuition dengan saya daripada form, ada seorang lagi daripada form 3 atau form 4 dia dapat straight A juga. Hani nama dia. Tahun lepas budak tuition saya 2 orang dapat straight A Kuala Teluk ada 3 orang straight A tak sasa. 2 orang budak tuition saya. Okey. Bukan nanti kau ada yang kecil hati.
Dia Kak Ali dia sekolah menengah baru tuition dengan Sir. Kan? Apa yang rasa artinya? Sekolah menengah baru tuition dengan Sir kan. Kecil hati bukan macam Akmal, kan. Dah lama Amir, dah lama tuition dengan Sir. Aduh. Tak kena marah. Kan? Nanti kan tak puas hati. Kenapa diorang je berpeluang Sir? Saya tak berpeluang ke? Ada peluang. Alright, let's go. Sentiasa dia. So memang kalau korang perasan Sir ni sambil bercakap Sir ada input-input yang lain sebab Sir dulu pencaramah motivasi ya. Saya cakap masa sekolah rendah sebenarnya. Kalau Sir dulu pencaramah motivasi MNSM ya. Okay. So part N tolak 5 sama dengan 5. Tolak 5 ni pindah ke sebelah. Banyak kali korang akan berpindah randah masa form 4, form 5 nanti ni. Kan? Korang pindahkan apa maskot dalam PUBG dengan Mobile Legend tu boleh pula kan? Bila pindah-pindahkan nombor blur. Tak main. Alah saya tahu ni orang yang main-main ni Haziq Aiman pun kan? Menggeletar tu. Tangan dia tak boleh main game tu sekarang. Kenapa? Menggeletar lah sebab kena tuition. Betul lah Haziq Aiman? Mana ada. Tu tadi dia stres, tertekan terus. Kan? Okey, ni dengar nasihat saya sambil-sambil saja Korang nak main game ke? Memang mak bapak korang, mak selalu mengadu. Haziq Aiman lah, biasalah. Main game dia tu, teacher. Saya cakap senang je. Boleh dia nak main game. Syaratnya pastikan tuition, masuk, belajar betul-betul, kerja, buat. Dengan teacher tak ada hal. Dengan teacher ada hal. Komplain kan, kalau nanti kalau ada orang lain kata jangan main game. Tak, dengan teacher boleh tapi dengan syarat mesti kerja dengan teacher mesti selesai. Nanti korang faham lah maksud saya kenapa. Biasanya orang main game ni BI dia patut bagus lagi. Adik saya dia hantu game tapi BI dia memang power. Dia subjek dia kalau daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah subjek dia BI je Allah. Hantu game. Ada juga Dia baca tak apa ni kalau dia pergi translate habislah. Alright. Apakah ia ini? 1 kilometer ialah 10 kuasa 3 meter. Berapakah kilometer yang terdapat dalam 10 kuasa 9? Gimana? Okey, tengok ya. Kalau macam ni saya suka buat kadaran. 3. Okey, tengok. Berapa? Okey, 10 kuasa 9. Okey, 3 nak jadi 9 kena darab 3. Darab 3 betul? Yang ni pun darab je lah 3. Dapatlah 3 kilometer selesai. Ini kita panggil kadaran. Masa bila ya kita belajar kadaran? Kita buat dengan kerja kita je tu. Boleh pula. Kerja berapa? Form 1 ke form 2? Kan bawah lagi ke sir? Masa form Darjah berapa dia dah biasa-biasa belajar je. tu. Kalau siapa perasan cara ni saya tunjuk masa form 1 tak salah rasa. Nak sebuka buku teks form 1 juga ke? Okey. Memang ada saya ajar macam ni sebiji cara macam ni. Ada masa sekolah rendah ada tapi dia tak tekankan sangat kadaran ni. Dia biasa macam biasa-biasa je, simple je. Okey. Dan ni dia di korang kalau ada orang dia tak nampak benda macam ni dia tak boleh nampak macam mana nak jawab dia. Padahal dia simple je. Okey. Mungkin ada orang dia fikir mungkin ada orang dia tak boleh fikir macam kadaran yang saya ajar ni. Tapi dia boleh fikir macam ni.
Okey, 10 kuasa 9. Okey, 10 kuasa 9 bermakna 10 kuasa 3 darab 10 kuasa 3 darab 10 kuasa 3. Lepas tu 10 kuasa 3 tambah 3 tambah 3. So kita dapat 10 kuasa 9. Ada berapa kali 10? Ada 3 10. 1 tambah 1 tambah 1 kita dapat 3. 3. lama pula dia. Je. Ada orang dia macam tu, dia bila fikir dia fikir macam tu. Tak salah, boleh. Ada orang dia berfikir macam setengah tulis yang belah kanan ni. Boleh. Dia fikir lambat. Tapi jalan dia tetap jumpa jalan yang sama. Faham? Dia macam umpama orang balik kampung nanti kan tiba-tiba petang ni okey, dengan ini diumumkan kami membuka sepadan negeri untuk membolehkan semua rakyat Malaysia balik dan pulang ke kampung. Alah, korang pun suka kan? Lama tak keluar rumah. Balik kampung. Lepas tu siap-siap beg dah. Cuba balik ni. Amir. Saya tak boleh. Cepat kemas beg. Semua kemas beg. Kita nak balik kampung. Malam ni juga. Apa? Kan? Mestilah jalan jam, betul? Orang yang bijak ni nak elak jam, dia sanggup lalu jalan yang jauh. Dia akan lalu jalan lama. Jauh? Tapi guna jalan orang tak ramai guna. Tapi tak ramai orang. So, tapi destinasi dia tetap destinasi yang sama, betul? Samalah kes ni. Ni pendek. Ramai orang akan guna sebab semua orang nak cepat. Tapi yang ni jarang orang guna sebab alah lambat lah, nak guna yang cepat lah. Betul tak? Terpulang korang macam mana korang berfikir. Okey. Isi padu sebuah kuboid ialah 8 kuasa 10. Jika tinggi kuboid itu 8 kuasa 4, cari luas tapaknya. Oh lama. Kuboid. Okey, biasa lukis kuboid. Pakai komputer ni senanglah lukis. Okey. Lebih kurang lah ya, tu keyboard. Okey. So, isi padu keyboard tu 8 kuasa 10. Tinggi keyboard tu 8 kuasa 4. Bermakna lebar adalah sama. Sebenarnya korang tak payah cari panjangan lebar dia. Sebenarnya kan panjang. Kalau siapa perasan masa sekolah rendah ajar macam ni. Panjang darab lebar darab tinggi sama dengan 8 kuasa 10. Akmal, Ifa ingat tak simbol tu? Oh yang apa ni. Okey. Kejap. Okey, Akmal dia krik-krik. Kata. Krik-krik Okey. So, nampak ni simbol. Selalu pakai simbol. Okey. So, panjang darab lebar korang tak perlu cari. Korang dibagi 8 kuasa 4 kat sini. 8 kuasa 10. Okey, darab. Kalau korang pindahkan ke sebelah jadi apa? Bahagi. 8 kuasa 4. Kalau bahagi, kuasa dia kita buat apa? Tolak. So jawapan dia 8 kuasa 6. Okey, sekarang ni dia nak luas tapak dia. Dia nak jawapan yang macam mana? Korang bagi jawapan macam ni. Itu sahaja. Dia bukan suruh selesaikan. Dia suruh cari luas tapak dia 8 kuasa 6. Macam mana saya tahu jawapan dia 8 kuasa 6? Sebab isi padu pun dia bagi kuasa. Okey. Saya takut nanti korang terus bahagi je salah. Tapi sebenarnya memang cara dia ialah bahagi tetapi kuasa dia kita tolak. Okey? Boleh faham Tak, memang formula gitu je ke? Formula mana tu? Formula yang saya buat tadi tu. Panjang lebar tinggi tu. Dia Isi padu kan? Nak tengok. dapat semua tu gitu je. Dia tak dapat bayangkan kan? Okey, tengok. Panjang kan dia punya ni macam ni garis dia.
Ni panjang. Stands for panjang. Sebab tu sebab label macam ni. Panjang. Lebar kan dia kat tepi ni. Yang tu boleh dapat. Lepas tu? Tapi memang formula kena bawa gitu je lah. 804 bawa ke depan. Bagi tolak gitulah. Yes, betul. Memang formula gitu je lah. Kalau awak biasa tulis masa saya buat ni, admit akan jadi biasa juga. Dia sama. Faham? Admit ni kita tak boleh selalu ringkaskan sangat. Kita tak boleh selalu ringkas. Kita kena banyak tulis jalan kerja. Kalau kita dah terbiasa tulis jalan kerja yang panjang ni, admit tak ada masalah nanti. Dah biasa. Sebab tu kalau macam ni, tahu. Tapi saya lebih gemar korang guna ni. Sebab admit ni kena tunjuk juga jalan kerja. Sebab kadang-kadang ni kita tak faham pun macam mana ringkaskan. Nanti kan kawan kita terangkan cara ringkaskan pun tak faham juga. Lepas tu bila tunjuk cara yang panjang, faham pula. Saya biasa buat ya, nak muresa, biasa admit. Saya terangkan cara pendek. Tak faham rasa. Dia adalah kawan-kawan kata dia tunjuk kawan-kawannya, tanya kawan lain lah. Tunjuk, tengok cara ni. Tapi kawan tu tak dapat pun straight A. Cara ni. Kawan yang ditanya tu tak dapat pun straight A rupanya. Okey. Tunjuk cara yang ringkas. Lepas tu saya kat tempat tu saya tunjuk cara yang panjang. Saya kata terpulang pada korang lah. Kau nak pilih jalan ringkas ke jalan yang panjang. Saya memang cakap macam tu lah, terpulang. Tapi itulah kawan yang ajar tu tak dapat pun straight A. Krik 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 krik. Kan selalu sangat ringkas. Dia macam solat seminit. Patutnya 4 minit kan? Betul Ali? Akmal, betul tak? Ikut. Alah, dah lama lagi sekolah. Dah lupa ya? Alright, okay. Tak ada ingat. Okay, sekarang kita masuk kuasa-kuasa. Sekejap dia dah sampai muka 10. Okay, kuasa. Maksudnya kita darab, betul? Ada. Kuasa-kuasa ni ada. Kau tak percaya, kita tengok dalam iMac. Tunjuk ya. Kuasa-kuasa. Mana dia? Ni lock. Macam form 3 punya je. Dia macam form 3 tapi bila nak ringkaskan tu korang memang korang akan guna form 3 lah. Memang sebab tu korang nampak macam form 3. Kalau biasa tengok memang korang akan tengok macam form 3 lah, memang betul. Nampak je, tengok darab. Ni darab, nampak darab kan, darab kan. Jadi tambah. Nampak ni darab. Lepas tu jadi tambah. Nampak? Yang sebelum masa form 3 kita belajar kalau darab kuasa kita kalau darab kuasa kita tambah kan? Nampak ni bahagi, nampak ni bahagi, nampak bahagi? Nampak bahagi? Nampak tak ditolak? Yes. Mana kuasa ni? Tak jumpa pula dah. Ni kuasa. Bukan. Jauh pula dia. Hai. Saya dah tertinggal ke? Rasanya tak lagi. Macam mana? Okey, tak apalah, tak apa. Nanti saya dah tertinggal tadi. Nak patah balik buku teks pun pening. Okey. Okey. Nampak ada kuasa kosong pula kat sini ya. I like. Banyak betul kurungan dia. Darab kosong kan? Kosong je lah. Nilai kuasa kosong kan? Okey. Sama dengan 1. Yes. Kalau disuruh selesaikan sama dengan 1. Tolong jangan lupa sampai mati. Dah, saya bukan main-main ni. Korang akan jumpa lagi form 4, form 5. Nak nangis aku. Yalah, korang akan jumpa. Kosong. Apa-apa saja yang kuasa kosong, jawapan dia 1.
Okey. Okey, sekejap kan. Alright. So negatif B 12 darab 8. Okey, so negatif B 90. Nah. Alright, jom tengok soalan seterusnya. Alah, Z kuasa 18 lah, tak payahlah Okay. Darab je. Adakah pernyataan ini benar? Jika palsu, betulkan pernyataan itu. Kalau betul tak payah buat apa lah. Yelah sama lah. Betul lah tu. Benar ke palsu? Betul lah. Benar. Benar. Benar ke palsu? Palsu. Palsu. Kau positif kan? Tiba. Benar ke palsu? Palsu. Palsu. Alat. Kalau dia benar. Sebab dia pandang aku rasa je. Kalau kuasa dia genap, nombor ni akan jadi positif. Masa dia genap. Kuasa dia nombor genap, jawapan dia akan jadi positif. Okey. Maksudnya korang punya ni tak kuat lagi ni. Okey. Contoh 6 kuasa 7. Kuasa dia kuasa nombor ganjil kan? Kalau seletak negatif, jawapan dia akan negatif. Tak percaya? Negatif darab negatif darab negatif darab negatif darab negatif darab negatif darab negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif darab negatif, positif betul? Oh, negatif. Positif darab negatif, negatif. Negatif darab positif. Positif darab negatif, negatif. Negatif darab negatif, positif. Positif darab negatif, negatif. Jadi, kalau senang nak ingat, kalau kuasa genap, jawapan dia positif semua. Kalau kuasa ganjil, kalau soalan dia negatif, jawapan dia pun akan negatif. Okey. Boleh? Boleh. Okey, nanti ni korang jumpa masa form 3 je sebagi benda-benda yang mungkin korang tak pernah dengar kat sekolah kan. Nanti masa form 4, form 5 lagi banyak benda yang korang akan dengar tapi korang tak dengar pun dalam kelas. Okey. Ada masa mat masa nanti kita akan jumpa, nanti saya tunjuk nanti. Mungkin minggu depan. Alright, nyatakan setiap berikut dalam bentuk kuasa negatif. Okey, dia macam hantu kita bangkitkan daripada kubur. Kan ni kubur. Tekan dia daripada kubur, dia akan jadi hantu. Hantu lah. Betul lah tu. Dia suruh nyatakan je, dia tak suruh ringkaskan. Okey, hantu ni kita naikkan jadi zombie. Train to Busan nanti hari Ahad ni. Train to Busan. Yang pertama je. Cerita zombie kan? Dia ada dua. Mahal tu. Dia ada dua ya? Ada dua dah. Dah ada dua movie yang tu. Dia ni minah Korea ni memang macam tu lah. Tak, saya tengok tapi tak tengok pun sebab tak habis sangat. Sebab dia lain. Yelah. Alah, awak kan suka tengok Korea. I know. Mana? Tak, saya tak ada. Mia banyak. Salah kan. Dah, serius tak tengok. Tak tergelak pula rasanya. Tak tanya Ali tengok cerita Arab je. Ali pun sama macam Ipah cikgu. Dia pun sama ke? Ali. Allah Ali. Ali dah dia pun tak Ipah dah. Saya faham. Bila korang tengok cerita Korea ni, korang macam berangan-angan korang berada di situ kan. Berangan-angan berada macam tu kan. Cuba kalau korang belajar matematik ni, korang berada di sebelah P kuasa 7. Masya Allah. Korang menghayati matematik tu. Masya Allah sehingga keluar air liur, bernanah telinga. Syurga jaminan dia. Boleh semua orang. Dahsyat tu kalau punya. Kan mana Hani? Boleh Hani?
Kan? Memanglah kan kalau Allah dah sebutkan dalam Al-Quran, satu Mari tak solat. tak solat, apa tak solat? Allah sebut dalam Al-Quran, kalau nombor 5 ni korang tulis, korang akan dapat 10 darjat. Serasa semua orang kat dunia ni dapat matematik A. Okey, ni tadi yang haram tadi. Yang haram. Jawapan dia apa? Satu. Rekod jangan sebut ke hantu ya. Okey. Boleh. Saya tak sebut, korang sebut tak apa. Memang. Kalau negatif, kuasa dia kena positifkan dahulu. Baru korang boleh selesaikan. Jadi 8 kuasa 5 berapa? 32,768. Okay. Kalau dalam NMAT nanti nombor sebesar biasa ya. Okey, yang ni pecahan. Dia akan jadi 1/2/3. Apa ke ni? Per ni banyak per. Okey, dia macam gagak pula kan. Hapuskan 3. Darab 3 kat bawah. Darab 3 kat atas. Potong. So jawapan dia 3/2. Okey, boleh faham tak teknik yang saya ajar tu? Boleh lah. Ini salah satu cara yang korang akan jumpa banyak korang akan gunakan sepanjang form 4 nanti. Banyak banyak saya cakap awal. Dalam mat dia guna, dalam NMAT dia guna. Okey, yang ni 1/5/7. Okey, kuasa 3 kan? Okey, kena kuasa dulu. Kuasa 3 berapa? 1/25 So yang negatif 1 tu tak dikira. 7 kuasa 3? 3/3. Betul lah. Okey. Hebat lagi otak Dia pun saya. tak confident. So darab 3/3. Darab 3/3. Okey, potong. So 3/3 per 1/2/5. Okey. So yang soalan C tu, Ya. so tak tulis kuasa negatif 1. Kuasa 1 macam mana? Kuasa negatif 1. Tak tulis Dah bawa ke bawah. Dah Jadi masuk tu dah. ke balik. Kuasa dia positif lah. Ya. Okey. Ni kan tu tadi, zombie tadi, kita tanamkan dia. Dia akan jadi baik semula. Tu zombie. Okey. Tadi kan zombie. Alright. Okey. Notia. Cert. Inilah dia cert. Cert ni punca. Patutlah tadi macam pernah jumpa ya. Macam. Jumpa lagi masa form 4. Okey, ini 4 kuasa 2. Ini punca kuasa 2 64. Ini 81. Bukan. Ni 9 kuasa 2. 9 kuasa 2. 9. 9. 9 je. Ni 2 kuasa 2 kuasa 2. Ini punca kuasa 8. 27. Betul tak? Kenapa saya tak tukar 2 tu? 9 kuasa 2. Mana? 3 tu. Tu 2 tu. Tu. Oh salah, sorry. Okey. Baguslah nampak kesalahan kan. Dia tak tahu pula. Memang biasa. Okey, yang ni. Punca kuasa 3, 4/3, kuasa 1/3. Yang ni sebenarnya korang boleh buat 4 kuasa 1/2 kan. Ini pun korang boleh buat 81 kuasa 1/2, betul tak? Okey. Yang ni jadi punca kuasa 4 256. Kalau korang tak tulis, korang hilang punca. Okey. So 10,000 kuasa 1/4. Okey, ini punca kuasa 3 X. Okey,
Okay, ni Y kuasa 1/4. Ini punca kuasa M, B. Menteri besar. B. B kan? B. Separuh tadi macam H kan? Okay. Ini Z kuasa 1/N. Ini punca kuasa N, F. Okay, kenapa dia bagi table macam ni? Korang akan jumpa lagi masa form 4 nanti. Tunggu je lah. Okay, dah banyak kali saya ulang ni. Nanti bab 2 saya ulang lagi. Okay, tentukan nilai setiap nombor dalam bentuk. Tentukan nilai maksudnya kita kena selesaikan. Kalau korang nak buat kerja, jalan kerja pun boleh. Di mana korang akan dapat 3. Okay, ini cara masa form 3. Masa form 4, korang akan buat cara macam ni. Ni. 9 ni sama dengan 3 kuasa 2. 1/2 masih kat luar kan? Potong. Lepas tu, yes kan darab. Kan darab, kita potong. Tinggal 3. Masa form 3 korang akan belajar yang orange tu. Yang form 4. So saya tunjuk terus Ada. Form 4 kita dah tak guna dah yang ni. Kita akan guna yang ni. Yang orange tu ada dalam buku teks. Memang ada, sebab tu saya kata form 4 dah. Form 4 tak guna dah yang mungkin ada setengah orang. Guna yang lama tu kena potong mata. Yang ni ada setengah orang dia ingat punca kan, saya dah cakap tadi. Kalau 1/2 tu kan punca kuasa kan, betul? Boleh juga kalau nak guna, boleh, tak salah. Okey. Saya guna yang untuk form 4 lah terus ni. Okey, ni jadi 9 kuasa 2 kuasa 1/2. Dulu kalau masa form 3 dia, masa buku teks yang dulu, dia tak tunjuk ni, masa form 3 dah tak tunjuk cara ni. Jadi macam form 4 korang kena tukar lagi sekali cara. Tapi macam budak tuition saya dah ajar siap-siap. Okey, 3/3, 7 kuasa 3 kan. Okey, potong, so dapat 7. Okey, yang ni 3/2 kuasa 2. Betul? Lepas tu darab 1/2 kan? So, dapat 3/2. Sebab 1/2 ni kat luar Alright. Okay, dah nak habis dah. Okay, salin dan lengkapkan. Salin. Salin. Dah disuruh. Dia suruh. Okay. Salin dan lengkapkan jawapan berikut. Okay. So, apa berlaku kat sini, ini akan jadi, okay, kan dia nampak M tu, ni M, ni N. Cuba tengok betul-betul macam mana dia tulis. So, apa berlaku? 4 kuasa 1, 1/2. Betul tak? Tempat M tu ganti dengan 1, tempat N tu ganti dengan 2. 2 tu N tu lah. 2, yes. 1 kuasa 2, 4 kuasa 1. Okay. Ini 4 1/2 kuasa 1 kat luar. Betul? Punca kuasa 2, 4 kuasa 1. Gantikan tempat M dan N ni. Nampak? Okay, yang ni pula. 1000 kuasa 4 dalam kurungan luar dia kuasa 1/3. Kalau korang darab, korang dapat ni balik kan? Betul tak? Kan? Lepas tu yang ni 1000 kuasa 4, lepas tu punca kuasa 3. Okey, ni 1000 kuasa 1/3, lepas tu kuasa 4. Okey, punca kuasa 3 1000, lepas tu kuasakan dengan 4. Alright. Okey, so nanti benda-benda macam ni korang ulang lah So tak tunjuk dah lah, tu je. Sebab saya nak kejar yang bawah ni. Yang bawah paling penting. Okey.
Hitung nilai korang kena tukar. Contoh yang ni. Yang bawah ni kan punca. Punca kuasa 3, 64 betul? Oh. Yang atas ni kuasa. Okey, korang tekan je kalkulator dapat berapa? $16. Ah. 16. 16 Hmm. Okey. So semua ni cara yang sama. Punca kuasa 4, 6, 2, 5. Lepas tu kuasa 3. Okey, berapa? 5, 1, 2. Punca kuasa 3. Lepas tu kuasa 2. Berapa? 1, 3, 3, 1. Punca kuasa 3. Kuasa 2. Berapa? Ni berapa? 125. 5. 1, 2, 5. Yang ni? Jap. Satu dua satu. D tu 1, 2, 1. C? 64. 64. Alright. Okay. Start daripada nombor 32 sampai habis adalah semua soalan yang korang akan biasa jumpa semasa form 4 nanti. Dia tadi kan kalau korang perasan saya buka buku teks tadi, ada kan? Ada, memang ada. Tadi saya tunjuk tadi, kalau korang perasan kat atas ni memang ada. Sebelum cert tadi ada, saya tunjuk tadi. Okey, buku teks form 4 dengan form 5 ni best Korang tak payah beli buku kat luar dah. Korang buat je apa yang ada dalam ni. Cukup. Dulu macam tak cukup. Ni macam memang wow. Saya tengok. Cukup dah, tak payah beli pun tak apa. Saya ajar dia orang pakai buku teks je. Okey. Ni dia. Tu dia. Allah. Tu dia je, sama je. Okey. Oh, ingatkan saya panggil. Tahu pun. Oh, dia Okey. Nama awak ada dia nanti kalau awak pergi mana-mana orang tu dia. Perasan. Ya? Kena alert. Okey. Jahat nanti orang nak kena kawak je. Okay. Kuasa 9. Kuasa 2. So dapat 5 kuasa 18. Okey. Yang ni. Kalau boleh ringkaskan siap-siap, kita ringkaskan. Ni boleh potong kan? Boleh. So bahagi. Okey, yang ni 2 kuasa 1/2 tambah 2 kuasa 2 kan? Okey. 1/2 tambah 2 dapat berapa ya? 5/2. 1/2 tambah 2 dapat berapa? 5/2 lah. 2. Lu betul lah korang ni. Saya tak apalah. Saya tak suruh. Alah, tekan je lah. Okey. Potong. Kan? Jadi 2 kuasa 1 bahagi 2 kuasa 5. Jadi 2 kuasa 1 tolak 5 dapat 2 kuasa negatif 4. Okey. Kuasa negatif, korang kena pastikan tulis jawapan positif. Bawah. Biasakan macam ni Okey, biasakan. Okey, seterusnya. Okey, Q kuasa 3 tolak 1. Okey, saya habiskan sampai F je kot. Yang bawah tu saya simpan minggu depan kot sebab soalan dia rumit sikit. Okey. Ni jadi tambah 1 kuasa 3. 3 tolak 1, 2 kan? Sir, yang Q kuasa 3 dengan 1/3 tak boleh potong terus Tak boleh. Kenapa Tak boleh. Sebab dia suruh buat dalam kurungan dulu. Kan. 1/3 dekat luar. Ada cara lain. Sekejap, ni saya tunjuk.
Kalau saya suka ringkaskan dulu dalam kurungan. Kalau saya akan ringkaskan dulu. Okey, ada orang dia akan buat macam ni kejap lagi Ni 7/6 kuasa 3 kan. Masa ni tak boleh potong, nampak? Tak boleh potong pun kan. So ni tinggal 2. So ni jadi Q kuasa 2/3 darab Q kuasa 7/2. Okey, jadi Q kuasa 2/3 tambah 7/2. Dapat berapa tu? 41/6. Ataupun biasa bagi jawapan dalam nombor biar macam tak wajar. Bukan 25/6. Betul tak 25/6? Okey, saya tunjuk cara lain Ada orang dia buat macam ni. Macam ada setengah orang dia fahaman dia panjang tapi dia tunjuk tak mesti tu kau fikir macam ni tak salah boleh. Contoh sebab dia tahu kan kuasa kena darab betul. Dia pun buat macam ni. Darab 1/3 bahagi Q darab 1/3 darab Q 1/6 darab 3 darab pula. Oh, dalam ni darab saya lupa tak apalah. Okey, darab Q kuasa 1 darab 3. Ada orang dia fikir macam ni. Saya rasa awak fikir macam ni kot dia. Okey, lepas tu potong. Dia buat macam tu pun. So Q bahagi Q 1/3 darab Q ni boleh potong 1/2 darab Q kuasa 3. Jadi Q 1 tolak 1/3. Soalan ni macam salah ni. Patutnya didarab. Sekejap betul. 2/3 tambah 7/2. Betul. Okey. Darab kita tambahkan. 1/2 tambah 3. Tolong tambahkan semua ni. Ada orang dia fikir macam tu. Jadi saya kena ajarlah. Tengok dia dah fikir macam tu. 41/6 sama je. Sama. Kan? Tak payahlah saya tulis jawapan ni juga. Okey. Macam ni. Tak salah. Dua-dua pun betul. Sebab kenapa dia fikir macam tu? Sebab tadi kan asas dia ialah kalau kuasa dengan kuasa kita kena darab. Betul? Sebab tu dia buat macam ni. Padahal kalau korang balik pada masa korang sekolah rendah darjah 6, korang dah diajar bila jumpa kurungan, korang kena buat dalam kurungan dahulu. Kurungan dulu. Ingat tak? Masa darjah 6 tak serasa. Dalam kurungan dulu kena buat. Barulah korang buat yang luar tu. Pasal tak? Okey. Tapi korang nak buat yang bawah ni boleh. Tapi kau cuba ingat balik masa sekolah rendah. Dia suruh korang buat dalam kurungan dulu, barulah buat yang luar. Okey, boleh faham? Okey, nampak? Kalau korang ikut cara ni cara teori. Teori ikut peringkat. Darjah 6 punya teori pakai. Darjah form 1 punya teori pakai. Form 2 punya teori pakai. Form 3 punya teori pakai. Macam tu. Sejenis ajar ikut teori. Okey. Contoh soalan F ni. Okey, ni tak payahlah, ni senang je ni. Okey. F ni, korang akan buat atas bawah, betul? Betul. Lepas tu kalau tadi, korang akan buat yang ni 1/2 darab 2, ni 1 darab 2 kan? Okey, kalau yang ni, atas selesaikan dengan yang atas iaitu negatif 12 tambah 3. Bawah, korang akan buat 6 1/2 tambah 1, lepas tu baru kuasakan dengan 2. Okey, so 6 kuasa negatif 9. Ni dapat berapa 3/2 3/2. 3/2. Lepas tu barulah darabkan dengan 2, potong. Kan? So korang akan dapat nanti jawapan 6 kuasa negatif 9 per 6 kuasa 3. Tak habis lagi. Kena
Tolak. Kuasanya kita tolak. So korang dapat 6 kuasa negatif 12. 12. Tanamkan dia. Jadi 6 kuasa 12. okey, kalau korang tanya saya, kalau dalam pensel tertinggal macam ni boleh ke? Boleh. Tapi masa SPM. Nanti masa SPM. Masa SPM ni tak kisah, kau tinggal bercantak wajah boleh, nombor bercampur boleh, nombor perpuluhan pun boleh. Dia tak tulis jawapan macam mana dia nak. Kenapa dia terima semua? Sebab dia tak tulis. spesifikan. Dia tak tulis jawapan macam mana dia nak. So terimalah semua. Faham? Dia tak kisah. Kau suka nombor perpuluhan, tulislah. Kau suka nombor bercampur, tulis. Kalau kau suka kalau kau gila, kau suka bercantak wajah, tulis. Segila. Sebab saya dapat admit A segila, jadi saya suka yang tak wajar lah. Macam orang mengaku. Orang dapat admit A ni sepanggil dia gila. Okay, admit saja. Okay, yang E ni macam biasa korang darab kan? Okay. Okay, dah sampai muka surat terakhir. Memang sejamin korang akan jumpa dia masa form 3 lagi. Okay, terus ambil soalan yang rumit ni. Okay. Okay, korang tengok nombor 36 ni. Betul-betul korang akan jumpa masa form 4 nanti. Sebab tu dia tulis kebat, padahal jumpa nanti masa form 4. Okay, sekarang ni 27 dengan 81 ni, untuk memudahkan korang tukarkan dia kepada asas yang sama. Asas yang sama. Okay. 3. Yes, tu maksud asas yang sama. 27 tu 3 kuasa berapa? 3. 3 kuasa 3. 4/3 tu masih berada di luar. 81 tu 3 kuasa berapa? 3 kuasa 4. 4. 4, alright. So 1/2 tu masih ada kat luar. Barulah korang Tak potong. boleh buat 1/2 tu kan punca. Boleh? Boleh? Diterus punca boleh? Tapi apa jadi pada ni nanti? Lagi susah. Sebab kita nak cari Z nanti. Nanti korang kena tukar balik. So Z kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 4 Tolak. bahagi 2. 3 Bagi. kuasa 2 kan. So Z kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 4 tolak 2, betul? So Z kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2. So Z sama dengan 3. 3. Okey, kenapa saya buat macam tu? Oh, sudah potong Kuasa dia kena sama. Okey, tadi siapa tadi cakap? Dia cakap tadi kan? Yang ni. Dia. Dia cakap tadi. Sebab dia cakap saya dapat dia cakap Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? Tekan kalkulator. Yang ni dapat berapa? Tu 3 lah. 3 je? 3 kuasa 4. 3 kuasa 4? 81. Yang ni? 9. 9. 9 lah. 81 bagi 9? 9. Okey. Kalau korang tengok ni, kalau korang boleh fikir tak apa. Tapi kalau korang tengok, 9 tak sama pun macam mana ni? Padahal korang kena tukarkan dia kepada 3 kuasa 2. Apa sama. juga? Tapi sama je kan? Sama boleh? 7 kuasa 2 9. Yalah, lagi pendek lah. Nampak macam ni lagi pendek lah. Tapi ada setengah orang dia tak boleh fikir. Sampai sini dia stuck. 2 dia jadilah 7 kuasa 2. Awak boleh fikir tak apalah. Kalau ada orang tak boleh fikir macam mana? Sebab tu saya cakap tadi, kan ada orang dia teori.
dia teori je. Kerja dia memang macam teori. Saya boleh fikir macam ni. Tapi pada waktu yang sama saya teori. Ada orang dia teori, dia ikut je apa yang saya dah ajar dulu. Dia teori. Okey, yang ni kita tukar pada kuasa, ni kita tukar pada kuasa, lepas tu kuasa, lepas tu kita darat, lepas tu kita potong. Ada orang dia macam tu. Faham? Ada orang dia macam tu. Okey? Nanti korang akan jumpa ada orang dia ringkas je kerja dia. Lepas tu korang pun tak faham apa dia buat. Alright, yang ni A ni kena hati-hati sebab ada nombor kat depan ni. Okey, bermakna orang kena hati-hati sebab 2 ni masa ni lah teori amat penting. Masa ni lah teori amat penting sebab dia membunuh korang masa ni. Sebab korang sibuk potong kan? Korang potong tapi korang terlupa 2 tu kena kuasakan dengan 3. 2 apa? 2 tu kena kuasa dengan 3. Nampak tak saya tulis ni? 1/3 tu nampak? Sebutan lain tu. Tiba-tiba tak faham. Pero. Sebab X tu asas kan? Ni. Sekejap, saya bulatkan Sebab X Ni tu ada 2. asas tu. Ada nombor 2 kat depan kan? 2 kuasa 1. 3 ni 3 kuasa 1. 5 ni 5 kuasa 1. So kuasa dia tu kena darat dengan 3 juga kan? Kuasa dengan kuasa. Betul? Nampak? Ni. Step ni. Dengan step ni. Nampak? Orang yang biasa ringkaskan, dia asyik potong je kerja dia. Dia kat sini dia mati lah. Alright. Itulah saya bagi tahu awal. Kat sini dia mati. Dia suka ringkaskan je, kat sini dia habis. Okay. So 2 kuasa 3 kita dapat 8. Okay, ni boleh potong. So ni X kuasa 5. 3 kuasa 3 dapat 27 Okay. Lepas tu ni tinggal Y sebab potong. Okay, ni tak boleh potong 7 per 3 ni. So 5 kuasa 2, 25 kan? So ni X kuasa 14/3. Nampak? Mana nak potong ni? Pening dah. 8 darab 27. 8 tu kena darabkan dengan 27. Lepas tu perkan dengan 25. Ni. 8 darab 27 dapat apa? 216. 216. 216. 216 kan? Okey, so biarkan 25 kat bawah. X tu yang bawah tu saya bawa naik atas sebab 5 kena tolak 14/3, betul tak? Y tu Y lah. Okey, 5 tolak 14/3 dapat berapa? 1/3 kan? Okey, jadi korang akan dapat jawapan. Sekejap Okey, 216/25. Okey. X kuasa 1/3 tadi. Lepas tu Y. Okey, hati-hati Kalau korang rasa tak confident, korang buat garis ni panjang. Sebab X dengan Y tu sepatutnya berada di Atas. Mana? Atas garis. Atas. Okay. Kalau takut ada setengah orang dia suka tulis macam ni. Belah. Salah sebab itu kat bawah. Okey. Boleh faham tak? Ni saya dah bagi mistake yang korang buat masa form 4 nanti. Bakal. Saya bagi tahu siap-siap ni. Okey. So sebenarnya dalam kali ini saya dah bagi semua yang bawah-bawah ni terutamanya adalah persiapan korang untuk pergi ke form 4. Okey. Kita tengok ni dulu.
8. Okey, kalau ada dua cara, tadi macam dia cakap tu, bola korang boleh punca pun boleh ataupun korang nak buat yang macam yang sajalah. Maksudnya satu cara ni ialah 2 kuasa 3. 8 tu sama dengan 2 kuasa 3, betul? 64 tu sama dengan Ini salah mana ni? Oh, 34. 64 sama dengan 2 kuasa berapa? 6. 6. Ni satu cara yang korang boleh buat. Okay, 2 kuasa 5 darab 2 kuasa negatif 2 kan? So dapat 2 kuasa 3 sama dengan 8, betul? Yep. Okay. Satu cara lagi yang tadilah yang dia bagi tahu tadilah. Dia nak buat macam ni. Cara ni lebih kepada tekan kalkulator lah. Cuma hati-hati sebab ni kan negatif. Kena 1 per. Sepatutnya korang akan dapat jawapan 8 jugalah. Dapat 8. Dapat 8 juga kan? Jawapan sama juga. Cuma yang ni lebih pada tekan kalkulator. Okey? Okey. Boleh faham Yang ni orang yang macam suka teori. Dia memang ingat teori, dia ingat. Ini kalau dia memang suka tekan kalkulator. Saya. Tapi ni sebagai tahu awal masa form 5 ni korang lagi kurang korang tekan kalkulator, lagi senang korang dapat E. Dia kena jalan panjang. Sebab masa jalan kerja tu kita tengah buat, kita terus potong macam ni kan? Buat potong-potong. Oh dapat ni, dapat ni. Oh 5 tu ada 3. Tak tekan 2 kuasa 3, oh 8. Tak tekan kalkulator pun kan? Pasal tak? Pasal tak? Cara ni kita tak tekan kalkulator kan? Boleh potong. Tolak. Oh 3. Oh dapat usapan. Nampak so. Kan? Kat sini korang nak tekan kalkulator kan? Korang pun pergi cari kalkulator. Mana kalkulator dah kat beg? Tadi aku letak kat celah ni lah. Tadi aku letak kat poket ni lah. Allah, tinggal kat rumah. Habis tak jawab. Betul tak? Tinggal. Nampak tak kelemahan dia? Sebab tu saya kata masa form 4, form 5 lagi kurang korang tekan kalkulator, lagi senang korang dapat E. Okay? Tak apa, jangan risau. Nanti benda macam tu memang biasa, memang saya akan ajar. Okay? Boleh? Okay. Alright, habis dah untuk hari ni. Cukuplah dulu. Habis. Okay, so nanti untuk next week saya akan ajar korang next bab bentuk piawai. Okay. Bentuk piawai ni sesiapa korang akan guna lagi dalam matematik. Dalam matematik akan guna lagi buku matematik kat rumah. Okey. Matematik korang akan guna lagi matematik form 4 dan paling banyak korang guna masa dalam fizik. Siapa duduk kelas sains dia akan faham apa saya cakap. Nanti siapa yang ambil kelas sains dia akan perasanlah dalam fizik dan dalam sains. Dalam subjek sains maksudnya semua kena belajar lah. Okey. Nanti kita akan jumpa sebab kalau dalam fizik bentuk piawai ni penting. Kena tulis jawapan dalam bentuk piawai. Wajib. Dia tak boleh tulis jawapan biasa. Kalau dalam fizik. Okey. Nanti minggu depan saya nak fokuskan soalan tu yang berkaitan dengan form 4 lah. Yang untuk fokus korang untuk form 4. Maksudnya saya buat terus persiapan untuk korang form 4. Okey. Nanti kita tengok sama-sama minggu depan. Okey, cukup dulu untuk hari ni. Okey, terima kasih semua. Bye. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Bye.